Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini untuk sedikit pencerahan tentang apa yang berlaku. Ya, apa khabar Syahrizal Hussein, Saudara Muhammad Izwan, Rusli Le, Syamsul Anwar, Mizi, Zazaz. Apa khabar Zah? Saudara Fuad Rahman, buka puasa apa hari ni? Ya, Saudara Sulaiman Ali, Ali Jasin Abdullah, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Semoga orang semua petani sihat-sihat. Syukur Jamil, Nisa Yusof. Terima kasih Zazaz, Ping Temu, Jakalung, Ruby Din. Ya, Ruby gambar pertama muncul tapi kemudian datang. Ya, tak apalah. Yang saya perlukan adalah like and share kepada teman-teman, memberi saya semangat untuk saya terus memberi pencerahan. So, Puan Hamidah Ahmad, Yunus Yaakob, apa khabar Yunus? Apa khabar, sihat lagi? Mimi, Hafiz Ikhwan, Saudara Muhammad Rozi Muhammad. Tadi sebenarnya Datuk Seri Yunus Haji Yaakob. Datuk Seri Haji Yunus Yaakob. Saya minta maaf. Kadang-kadang ni terlupa kerana terlalu rapat kita ni. Ya, saya selalu panggil Datuk Yunus ni Haji. Zaini Maidin, Saudara Asyabi, Ramlah Hamid, Muhammad Fazrul, Kamal Zaman, Amir Dollah, Muhammad Zulkifli Yaakob, Saudara Syamsul Anwar, Waalaikumsalam. Asma Baba, ya, Ramadan Al-Mubarak, Hanafi Syari, Edi Nur, Capal Misteri. Apa yang misteri tak tahulah saya, Saudara Medola, ya. Zaza, terima kasih atas doa untuk saya dan keluarga serta teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf, dan akan saya santuni selepas usai perbicaraan kita malam ini. Saya pasti akan melihat segala komen-komen yang saudara lontarkan kepada saya. Sebab hari ini ada banyak perkara yang nak dicakap ni. Jadi semua saya cepat. Hari ini saudara adalah 24 Ramadan. Artinya kita sudah mengerjakan solat tarawih sebanyak 25, tinggal 4 hari je lagi. Ini pecutan terakhir kita. Mana teman-teman yang berkesempatan, kalau tengah live ni tak sempat buat sunat tarawih selepas nikah, bolehlah laksanakan sunat tarawih. Setahun sekali saja saudara, ya. Hari ini 6 Mei 2021, nampak gayanya COVID-19 masih terus mengganas. Walaupun ada pengurangan, sebab semalam 3,700, hari ini 3,551 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, yang mengundang hari ini 19 kematian. Jumlah kematian terkumpul sudah 1,610. Di Perlis juga ada peningkatan, semalam 1, hari ini 3. Di Kedah ada susut tetapi masih lagi ratusan, iaitu semalam 124, hari ini 112. Yang tak indah, yang tak cantik, tak molek, cek. Orang Penang, awak lagu tu, cek. Allah, saya dah memberi peringatan bahawa saya melihat gelombang di Pulau Pinang itu peningkatannya begitu ketara. Sebab 3 hari lalu 167, kemudian dia terus meningkat 155. Hari ini di Pulau Pinang saja, warga Pulau Pinang yang dijangkiti virus corona sejumlah 305 orang. Berusahalah saudara untuk kita mengekang ini COVID-19 ni. Di Perak juga, yuk, Raban Tebin semua, kau mau peronjang apa ni, merayap sana merayap sini tu. Semalam elok dah 65. Hari ini naik balik 137, yuk. Aduhai, warga Perak, jaga kebersihan, pastikan penjarakan sosial, keluar rumah pakai tutup, tak ada apa-apa, tak payah keluar rumah. Tahun ni tak perlu nak carilah baju-baju raya, tak payah. Sebab kita bukan nak ke mana pun, takkan nak tayang depan cermin aja, ya. Yuk. Sebab di Perak hari ini 137, dan di Selangor masih menggerunkan. Kerana semalam 1,548, hari ini 1,137. Di wilayah Persekutuan juga ada peningkatan. Semalam 317 semalam, hari ini 477. Di Putrajaya juga ada peningkatan, semalam 11, hari ini 12. Di Negeri Sembilan juga ada peningkatannya. Semalam 76, hari ini 85.
Begitu juga di Melaka, Saudara Rosli, Saudara Hashim. Jaga keluarga kita baik-baik. Sebab semalam 43, hari ini dah naik balik 82. Di Johor ada pengurangan tapi masih lagi ratusan. Semalam 292, hari ini 258. Di Pahang juga ada peningkatan, 49 semalam, hari ini 97. Cuma di Terengganu alhamdulillah semalam 73, hari ini 68. Dan di Kelantan ada penurunan. Tapi tak banyak. Masih lagi ratusan, masih lagi suasana yang tidak begitu indah. Tak elok nampak gayanya. Tak molek lah kata orang Kelantan. Sebab semalam 480, hari ini cuma 326. Berusahalah kita memutuskan jaringannya. Betul, Wak Sukiman. Salam tu. Nampaknya duduk rumah lah ya. Begitulah. Yuk. Di Sabah, Ruby. Semalam 50, hari ini 69. Ada naik sikit. Di Labuan turun 5, hari ini 2. Dan di Sarawak juga nampak gayanya sudah mula trend penurunan. Kerana 3 hari dulu 620, dia susut 419. Hari ini 391. Kita mendoakan supaya virus corona di Sarawak juga terus susut dan susut dan susut. Ya, itu laporan tentang COVID-19. Dan bermula semalam telah pun bermula pemberian vaksin AstraZeneca. Semalam dah diadakan di beberapa tempat, iaitu pemberian kepada mereka secara sukarela untuk pusat pemberian vaksin di sekitar Lembah Kelang. Dia katanya bakal melibatkan 268,000 dos vaksin AstraZeneca kepada penerima-penerimanya. Dan anggarannya daripada 1,200 hingga 2,400 dos vaksin ini akan diberikan kepada penerima di WTC dengan jumlah keseluruhan 175 dos bermula semalam hingga 5 Jun. Bagaimanapun terdapat sedikit percanggahan saya lihat. Kata Khairi Jamuddin, dia kata ini kesan sampingan tak begitu kuat. Mungkin ada sedikit lah katanya. Tapi bagaimanapun menurut Menteri Kesihatan Datuk Adam Baba pula ada kesan sampingan seperti kabur penglihatan serta alahan seperti demam dan pening. Jadi kita nak tanya lah mana satu yang betul ni. Kemudian tular pula kenyataan daripada Menteri Kesihatan Datuk Adam Baba. Tadi Saudara Jamil menghantar kiriman kepada saya. Saya pun terkejut tengok tu. Dia kata Datuk Adham Baba menyatakan bahawa menteri yang melawat ke luar negara dikecualikan daripada pemakaian Seksyen 15 Akta Pencegahan. Jadi artinya menteri tak perlu ada kuarantin 14 hari. Jadi timbul persoalan pada kita, apakah menteri-menteri ini kebal? Apakah mereka tidak seperti rakyat biasa? Jadi kerana itulah sebabnya maka hari ini warga meluahkan amarah mereka kepada Datuk Ismail Sabri kerana beliau tegas untuk melakukan tindakan supaya semua pemakaian SOP ini dilaksanakan. Sedangkan waktu yang sama Adam Baba kata kalau menteri pergi luar negeri balik tak perlu kuarantin. Jadi ada dua kelas lah. Macam mana dia orang buat kerja ni? Saya pun tak faham. Kalau pun tak nak bagi, tak payah buat kenyataan. Ini rakyat melihat menteri tak perlu ada kuarantin. Rakyat biasa kena kuarantin. Ini apa hal ni? Dan sebab itu bila Ismail Sabri kata bahawa tak boleh rentas sempadan, tak boleh rentas negeri, tak boleh nak balik raya dan sebagainya, marahlah orang. Menteri boleh. Ini keadaan saya yang saya lihat, saya tak fahamlah sebenarnya. Ini yang dikatakan pemerintahan cacah mabak, sempang perana. Saudara Nazir Ismail, jangan tidak boleh diputuskan selagi masih ada aktiviti harian. Total lockdown is the only solution. Betul, saya bersetuju. Kita buat total lockdown mungkin 2 bulan ke ataupun 2 minggu ke. Dan lepas tu mengerikan juga bila tiba-tiba KARI mengatakan bahawa bekalan vaksin mungkin tidak cukup. Pula dah. Yang ya sangat minta 3 bilion, pada tambah lagi 2 bilion, pada duit lagi, duit daripada kumpulan wang amanah. Konon-konon nak beli vaksin tak cukup. Apa hal lagi ni? Kita membeli vaksin bukan sedikit, bukan 200-300 juta. Bilion. Tiba-tiba kata ini bergantung pada bekalan vaksin. Walaupun katanya fasa 2 berjalan dengan baik, tapi fasa ketiga ni sedang berjalan. Yang sepatutnya bermula Mei ni, tapi dia tidak tahu apakah bekalan kita mencukupi atau tidak. Ni satu lagi ni. Tiba-tiba kata tak cukup bekalan pula dah. You buat kerja macam mana?
Anda ni menteri-menteri ni membuat kerja macam mana? Nak duit daripada khazanah dah bagi. Lepas tu tiba-tiba sekarang tak cukup. Jadi duit tu ke mana? Kalau kita dah beli barang, mesti ada. Kalau kita dah bayar, mesti dapat barangannya. Ataupun kita bagi dulu. Kemudian tunggu datang kemudian. Ini bukan caranya. Dan ini melibatkan wang bukan sedikit. Bilion. Roza-roza. Saya rasa, Allah, saya tak maulah nak bercakap soal benda-benda begini yang mengkritik pimpinan. Tapi nak buat macam mana mereka memulakan kenyataan secara sembrono. Main lepas cakap. Mula-mula kata nak pakai duit, tak ada, rakyat tak marah. Belilah, ambillah 3 bilion. Parlimen pun dah luluskan. Kurang tak cukup lagi, minta 2 bilion. Pun rakyat diam. Tapi tiba sekarang ni, duit dah pakai, dah digunakan. Apakah vaksin tak sampai? Tak cukup tak lagi sekarang bekalan. Jadi kamu buat perkiraan macam mana? Rakyat kita berapa ramai jumlahnya? Ini data and science. Apa yang kau pakai? Aduh, saya pun tak faham lah. Berpilin-pilin, berbelok-belok kenyataannya. Itu yang saya melihat dari segi apa, kita nak memutuskan jaringan, nak memutuskan apa jangkitan. Rakyat tak boleh, rakyat boleh terima. Rakyat boleh terima, bagilah alasan pun. Tetapi jangan percanggahan berlaku. Minta duit, lepas tu barang tak sampai. Dan hari ini saya nak beri kemas kini sedikit tentang PKP di seluruh negara. Negeri yang dikenakan PKP itu Perintah Kawalan Pergerakan di Selangor 6 daerah, iaitu Ulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Jadi saudara tak bolehlah kita masuk kawasan itu. Kemudian di Kelantan di semua daerah. Di semua daerah di Kelantan dikenakan PKP. Di Kedah terdapat 5 daerah, iaitu di Kota Star, Kuala Muda, Bandar Baru, Baling dan Kuling. Sementara di Johor, Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi saja. 3 kawasan. Di Terengganu 14 mukim dibesut. Di Perak daerah Larut Matang, daerah Selama dan mukim Taiping. Serta di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi negeri-negeri yang kenakan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar, di Johor selain Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi. Yang lain semua kena PKPB. Di Pulau Pinang, di Sabah, Sarawak, di Selangor kecuali 6 daerah yang dikenakan PKP. Dan di negeri dikenakan PKPP ini Perlis, Melaka, Pahang, Terengganu, wilayah Pusat Putrajaya, Labuan, Perak, Negeri Sembilan kecuali PKPB di Seremban, dan Kedah kecuali 5 daerah di PKP. Jadi majoriti ke semua status PKP, PKPB, PKP adalah sehingga 17 Mei 2021 dan 20 Mei 2021. Tarikh terakhir kemas kini sekarang ini adalah pada Semarang, ya saudara. Jadi bagi kawasan PKP, pergerakan rentah daerah dan negeri tidak dibenarkan kecuali hal kecemasan dan perkara lain yang dibenarkan oleh pihak polis. Bagi kawasan PKPB dan PKPP, pergerakan rentah daerah dibenarkan, manakala rentas negeri tidak dibenarkan. Jadi kita ni pening kepala lah dengan PKP, PKPB, PKP. Nanti ada lagu. Itulah keadaan laporan yang saya dapat berikan kepada saudara tentang kedudukan COVID-19 dan usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah. Kita mengalu-alukan setiap usaha mereka, asalkan jangan mengeluarkan kenyataan yang bercanggah, yang rakyat tengok ini apa punya kenyataan ni. Ya saudara. Dan hari ini dengan duka citanya saya ingin menyampaikan salam balasungkawa kepada Datuk Asri dan keluarganya, keluarga Allahyarham Datin Hajah Azizat, atas keberangkatan Ketua Wanita UMNO bahagian Lembah Pantai kembali ke pangkuan ilahi sebentar tadi. Jadi kita bersamalah, kita iringi dengan doa, moga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi serta diampunkan segala dosa-dosanya. Tambahan pula malam ini adalah malam Jumaat, malam yang begitu mulia, dan malam ini katanya adalah malam ganjil, malam terakhir Jumaat kita, iaitu katanya ada malam Lailatul Qadar. Tak tahulah kita. Jadi sempena dengan itu, kita berdoa agar roh Allahyarhamah Datin Hajah Azizan diampunkan segala dosanya dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, sebagaimana yang sering saya katakan bahawa hidup ini pertunangannya adalah kematian. Kita pasti akan ke sana juga.
Jadi yang mereka yang mendahului kita, kita doakan yang terbaik. Jangan lagi ada cita-cita, kesampingan, dah tak ada dah. Dah tutup buku dan mereka kita doakan damai. Saudara, di saat Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu anhu wajhah memasukkan jenazah isteri tercintanya, iaitu Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, ke liang lahat, beliau menangis tersesak sehingga putranya Sayyidina Hasan berkata, "Duhai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis demikian rupa?" Ini Sayyidatul Ali adalah menantu Rasulullah. Sayyidatul Fatimah Az-Zahra adalah anak kepada baginda Rasulullah. Dia cakap pada cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis demikian rupa?" Jawab Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan datukmu Rasulullah SAW yang pernah bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan datukmu Rasulullah menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat datukmu Rasulullah mencium wajah ibumu." Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepada aku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang di mana setiap engkau rindu akan syurga, engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama keluarga suci Rasulullah kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin." Ya, begitulah keadaannya saudara. Itu cara kita menyantuni isteri-isteri kita. Kena ingat bahawa isteri kita itu adalah amanah daripada keluarganya untuk kita pelihara mereka. Apabila sampai waktunya, kita harus menyerahkan kembali pada keluarganya. Jadi kena ingat saudara. Jadi isteri ini tempatnya mulia di hati kita dan mulia dalam keluarga. Jangan kita persisiakan. Dalam musim-musim sambutan kita beribadat bulan Ramadan yang mulia ini, jadi berjanjilah pada diri kita bahawa kita harus memelihara amanah keluarga terhadap isteri yang menjadi tanggungjawab pada kita. Saudara ya. Baik saudara, itu tazkirah pendek. Jangan lupa e-commerce. Kalau e-commerce, berhubunglah dengan Azhar. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa rendang tok, bolu berdal, ada 5-6 barang lagi produk yang diusahakan oleh Ibu Al-Azhar, termasuklah ini sambal hitam. Saya pun saya tak makan sambal, tapi dia mengusahakan dibuat daripada belimbing bulu dan sebagainya. Sedap. Saya tak makan, jadi nak kata sedap sangat pun saya tak boleh nak bagi komen. Tapi banyak produk-produk ni saudara boleh berhubung dengan Azhar di talian 011-330-41241 untuk mendapatkan kiriman rendang tok dan juga bolu berdal serta buku saya. Dan juga jika saudara ada produk untuk diwawarkan di halaman ini, ya saudara. Begitu juga jangan lupa pada menantu saya Siti Fareha. Siti Fareha 017-711-4300. Kalau saudara nak mengiklankan produk saudara juga boleh berhubung dengan Siti Fareha ataupun memesan dendeng manis Siti Fareha untuk makan bersahur, buka puasa, makan dengan ketupat. Ini adalah perusahaan keluarga saudara ya. Dan juga ini buah-buahan segar. Boleh berhubung dengan saudara Syauqi. Jadi buah-buahan segar ni hanya untuk mereka di Lembah Kelang saja. Iaitu saudara boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Ini buah-buahnya harganya di bawah harga pasaran dan segar yang baru sampai daripada luar negeri. Itulah sekarang ni e-commerce. Baik, kita masuk sila sedikit. Salam moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya perlu mengingatkan, kalau kerajaan berbelanja tanpa had, maka negara akan bankrupt. Sebab itu kita menuntut supaya Parlimen segera diadakan persidangan supaya kita dapat mengimbangi, semak dan imbang tentang perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan. Tajuk pembicaraan kita malam ini adalah rakyat bukan bidak-bidak di papan catur. Jadi jangan sembarangan dengan rakyat. Hari ini amarah rakyat ni masih lagi dapat dibendung, tapi saya khawatir dengan perkembangan-perkembangan terbaru sekarang ni, apa saja yang dilontarkan
oleh pihak pemimpinan kerajaan, rakyat dah mangli, kata orang Kedah. Telinga mereka dah tepu dengan janji serupa mimpi. Jadi kita mengharapkan mereka jangan beranggapan bahawa rakyat itu bagaikan bidak-bidak di papan catur. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, mata tak kelih tersepak kerikil, sepatu tertanggal, hatinya bimbang. Berjaya dipilih menjadi wakil, rakyat ditinggal, menukar lambang. Ini beliau menyindir pimpinan ataupun mereka yang bergelar wakil rakyat, ahli parlimen, ya. Sebelum itu mereka tak dipilih, tapi setelah mereka dipilih oleh rakyat, akhirnya rakyat ditinggalkan. Bukan saja rakyat ditinggalkan, malahan parti yang memenangkan mereka juga ditinggalkan. Masak lemak pucuk meranti, sepat benua, sedap rasanya. Apabila tamak menguasai hati, dirasakan dunia dia yang punya. Ini kalau orang yang dah tamak, dah ada kuasa, masa dia merasakan bahawa dunia ini dia yang punya. Itulah kiriman pantun daripada Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir, indah bahasanya. Cuma saya hari ini dapat satu kiriman sedikit, nak kata puisi, bukan puisi, nak kata sajak, bukan sajak, tapi satu kenyataan yang agak menarik. Daripada Dato' Kamal Abdullah, dia hantar pada saya kirimannya. Dia kata, catatan puisi buat sahabat-sahabatku. Ini catatan puisi buat sahabat-sahabatku. Kita ni dah tua, wajah luntur ditelan usia. Lain didengar, lain dikata, lain dicari, lain yang dijumpa. Mata kabur, tak kenal rupa. Uang di saku, kadang-kadang lupa. Kita ni sudah tua, ada cucu, eloklah dijaga. Buat teman di waktu senja. Anak-anak sibuk entah ke mana. Kita duduk termenung di jendela. Kita sudah tua, gigi dah tak tumbuh, uban merata-rata. Sekali ingat, sekali lupa. Macam mana nak jadi juru kira. Kita ni sudah tua, ada harta, elok diguna. Bayar zakat, derma ikhlas masuk dana. Entah esok, entah lusa, entah bila. Jangan lagi sibuk nak bina empire. Lebihkan amal, tambahkan pahala. Kita ni dah tua, tubuh lesu, lutut getar. Elok berzikir dari mengira harta. Elok berehat dari bekerja. Urut kaki, pulas tangan, putar kiri, putar kanan. Sampai dada rasa lega. Alhamdulillah, umur masih ada. Kita ni dah tua. Intailah sahabat mana yang ada. Ajaklah bergurau. Ajaklah bersenda. Jangan lagi kata mengata. Ajaklah berlawak, ketawa berjela. Lupa seketika, kita ni dah tua. Salam ukhuwah buat semua sahabat-sahabatku. Cantik kiriman daripada Dato' Muhammad Kamal Abdullah tentang mengingatkan kita bahawa kita sudah tua, saudara, ya. Sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya mesti mengingatkan saudara lagi bahawa bagi mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube, semua tindakan anda itu merupakan tanggungjawab anda di atas setiap syutingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda semua. Ya, Anggrek Rimba panjang banyak artinya itu. Jadi saya berharap kalau saudara ada pandangan, boleh kita berdiskusi. Tapi gunakanlah bahasa yang baik-baik, saudara. Saudara Syarifudin Syahri, salam Datuk, semoga sihat. Terima kasih. Laporan hari ini harga petrol minyak hari diesel daripada 6 Mei hingga 12 Mei. RON 95 kekal RM2.05 seliter, saudara. Dah tak ada nampak lah bayang-bayang di bawah RM2. Tak ada lah RM1.05 kupang ke RM1.70, tak ada dah. Nampak gayanya RON 95 kekal RM2.05, sementara RON 97 naik 2 sen kepada RM2.60 seliter dan diesel kekal RM2.15 seliter. Artinya harga bahan bakar masih lagi mahal. Bila ini berlaku, tentulah
barangan jadi mahal. Bagaimanapun saya berterima kasih. Saya bagi pihak warga yang terkesan oleh penutupan pasar Ramadan, kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor kerana telah pun mengumumkan bantuan sejumlah RM500 kepada setiap 11,000 orang peniaga bazar Ramadan dalam kawasan PKP Selangor yang ditutup mulai 8 Mei ini. Terima kasih Datuk Menteri Besar. Inilah cara yang kita mahu. Adalah sedikit kelegaan buat warga bazar Ramadan yang terkesan oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kita berterima kasih kepada kerajaan. Kalau begini caranya, maka rakyat tentulah akan sayang pada kerajaan. Sebab itu saya katakan, rakyat jangan diabaikan. Jadi kalau ada masalah, santuni mereka. Terima kasih Datuk Amiruddin Syahari yang begitu prihatin kepada rakyat Selangor. Bertuahlah warga Selangor. Negeri lain saya tak tahu, di Kelantan macam mana. Orang Kelantan bukannya dapat duit, kena pau lagi. Kemudian saya melihat keluhan daripada Tan Sri Noh Omar di Selangor juga ni. Tan Sri Noh Omar dia kata Kementerian Pertanian dan Industri Makanan diminta agar menghulurkan bantuan kepada pesawah di sekitar Tanjung Karang yang terjejas teluk selepas padi mereka rosak akibat dilanda ribut pada musim tanaman kali ini. Kementerian Pertanian baru sekarang ni turun ke lapangan, lihat sendiri derita rakyat. Takkanlah bila dah disuara itu masih tak ada respons. Janganlah serahkan semua pada kerajaan negeri. Ini di bawah Kementerian Pertanian. Tengok, saksikan, fikir, adakan perbincangan macam mana untuk memberi bantuan kepada petani-petani yang terkesan. Ini bukan kehendak mereka. Ini adalah bencana alam. Tiba-tiba ribut melanda, maka padi-padi rosak. Jadi Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh berkata Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Tanjung Karang telah pun menghantar laporan kawasan dan menghantar laporan pesawah terjejas pada kawasan pembangunan bersepadu barat laut Selangor. Bagaimanapun menurutnya sehingga kini pesawah yang terjejas masih belum mendapat sebarang berita, apatah lagi bantuan atau pembelaan yang sewajarnya dari pihak kementerian. Ini yang saya katakan bahawa menteri tak buat kerja. Dah dibagi tahu. Jadi Pertubuhan Peladang pun dah turun. Tapi bagaimana anda? Janganlah duduk sedap atas kursi itu. Dan ini satu lagi saya nak buat peringatan. Kerana walaupun moratorium ini tidak ada tak ada sambungan, tak diberi oleh pihak kerajaan. Ini daripada Persatuan Pengguna-Pengguna Muslim. Persatuan Pengguna-Pengguna Muslim telah membuat kenyataan dan ingin menjelaskan pada saudara, di mana jika saudara memiliki kenderaan, kalau datang tukang tarik kereta, tukang tarik motor, hayati. Apakah ianya bercanggah atau bertentangan. Kalau ada masalah, sila berhubung dengan Persatuan Pengguna Islam. Iaitu perlu diketahui hak kita sebagai pengguna yang dilindungi oleh undang-undang. Pertama, seandainya bayaran ansuran anda telah pun sejumlah 75%, maka kenderaan tersebut tidak boleh ditarik secara paksa. Tambahlah keadaan sekarang, kalau dah bayar 75%, jadi artinya kalau hutang anda RM100,000, dah bayar RM75,000 terkumpul, baki lebih kurang RM25,000, bank tidak boleh nak menarik kereta anda secara paksa. Begitu juga kalau anda membeli motosikal, peminjam tidak boleh menarik kenderaan anda kalau anda sudah membayar 75%. Jadi ini perlu ada perbincangan selanjutnya. Kemudian kenderaan anda yang berada dalam kawasan kediaman yang berpagar, di mana rumah kita dalam pagar, kalau kereta kita berada dalam pagar, adalah salah jika seseorang itu memasuki kawasan rumah orang lain tanpa keizinin tuan rumahnya. Maka mereka tak boleh nak ambil kereta anda. Jadi kalau rasa-rasa kereta dah 3-4 bulan tak bayar, mula berkeliaran tukang tarik kereta tu, letakkan dalam rumah yang berpagar. Saudara tutup saja pagar, maka mereka tidak mempunyai hak untuk menceroboh masuk dalam kawasan rumah berpagar. Kalau ini berlaku, sila hubungi pihak polis dan hubungi Persatuan Pengguna-Pengguna Islam. Dan aktiviti untuk menarik kenderaan tidak boleh dilakukan pada hari cuti umum. Kalau besok cuti, besok hari Jumaat masih lagi. Tapi kalau Sabtu, hari Ahad, tak boleh mereka nak tarik kenderaan anda di tengah-tengah jalan. Kalau cuti umum,
Dulu selalu berlaku penat-penat kereta ni tunggu aja dekat ini RNR. Kalau pada hari cuti umum juga tak boleh mereka sentuh kenderaan milik anda. Kalau ini berlaku, buat laporan polis dan segera hubungi Persatuan Pengguna Islam. Dan tiada kenderaan boleh disita ataupun ditarik selepas jam 9 malam. Ini nak bagi tahu ni, jangan tengok kita pergi kat pasar-pasar raya ke, keluar dari pasar raya tu 9.30 dah kereta disita. Tak boleh. Sebab kereta yang disita ni hendaklah dihantar ke deponya. Mana ada depo yang buka lepas pukul 9 malam? Apakah nanti kereta itu akan digunakan untuk mencuri, untuk perbuatan jenayah dan sebagainya? Jadi anda mempunyai hak. Ingat saudara, kita sebagai pengguna, kita juga mempunyai hak kita. Cuma hari ini itu tentang penjelasan saya pada saudara-saudara yang milik kenderaan. Saya memberi peringatan. Jadi kalau ada orang nak naik kereta, buat laporan polis jika apa yang 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Baik saudara, hari ini saya juga menerima satu kiriman yang amat menyedihkan daripada seorang sahabat saya, saudara Zul. Dia asalnya berniaga chicken chop di kawasan Ipoh dengan Gopeng rasanya. Tetapi kerana setiap kali dia berniaga, perniagaannya diganggu oleh pegawai-pegawai puasa daripada majlis, bandaran dan sebagainya, dan ditambah pula dengan adanya PKP, maka akhirnya perniagaannya lingkup, tutup kedai. Dia terpaksa gulung tikar. Dan sekarang ini, kerana dia memulakan perniagaan itu dengan meminjam wang daripada peminjam wang berlesen. Ingatnya peminjam wang berlesen ni macam bank jugalah, ada hati perut, rupanya lebih teruk. Tak ada hati perut langsung, maka dia menghantar kaki-kaki pukul, kaki ugut untuk menuntut supaya dibayar segala pinjaman tersebut. Maka gambarnya disebarkan seluruh kawasan tempat dia tinggal. Ini orang ada wang cari perempuan, ini orang tak nak mau. Sedangkan dia sedang mengalami kesesakan yang amat sangat. Perniagaannya terpaksa bungkus gulung tikar. Jadi oleh itu dia terpaksa menjual rumah dan tanah pusaka milik maknya. Saya terpanggil bila tersentuh hati. Dia kata terpaksalah jual tanah pusaka di Ipoh untuk bayar hutang kepada Alung ataupun pinjam peset. Nak buat macam mana dia kata. Tapi ada juga dia peralatan dalam rumah milik almarhumah ibunya juga terpaksa dilelong. Jadi kalau siapa nakkan membeli, nak membantu, boleh hubungi Saudara Zul 014-343-9698. 014-343-9698. Banyak perabot-perabot. Ada katil, ada almari, ada kitchen cabinet. Yang elok lagi, dia kata pengantaran kos tanggung lah. Dan beliau dah terpaksa menjual. Saya sedih bila melihat inilah rintihan warga bangsaku yang berusaha untuk mencari kehidupan dan terpaksa berhadapan dengan pihak yang memberi pinjaman, namanya diburukkan, diugut, keluarganya diugut, akhirnya dia terpaksa menjual rumah dan tanah pusaka. Mudah-mudahannya biar dapatlah dia selesaikan benda itu, tidak lagi menghantui dirinya dan keluarganya. Kena ugut secara. Sebab itu saya katakan bahawa kita warisan warga merdeka. Bumi kita ini makmur, masih ada lagi warga kita yang berniaga, terpaksa tak nak minta daripada bank, tak dapat. Bantuan daripada kerajaan tak ada. Jadi dia tak ada. Dulu masa buka berniaga, dia buat mula-mula buka chicken chop. Tapi kesan daripada diganggu pula oleh majlis bandaran. Lepas diganggu berkali-kali, kemudian datang pula PKP, gulung tikar. Bila gulung tikar terpaksa jual tanah pusaka, rumah pusaka. Di situlah dia kata, dia menganyam keindahan, momen-momen indah bersama keluarga. Hari baik, bulan baik, maka dia terpaksa berpisah dengan rumah pusaka peninggalan ibunya. Saya bersimpati dengan Saudara Zul. Nak buat macam mana? Saudara Hamidah Ahmad, Baitul Mal tak boleh bantu ke Datuk. Baitul Mal kalau saudara ni Hamidah, kalau puan bercakap soal begitu, saya menyirap darah. Menyirap darah saya. Saya yakin tentulah Saudara Zul sudah berjumpa. Inilah keadaannya. Kita mewujudkan Baitul Mal, kita segala zakat fitrah kita, zakat kita bayar. Mereka yang berada sana tidak langsung ada keprihatinan untuk membantu warga. Ini yang membuatkan puan menggamit amarah saya. Jadi sebab saya sedih mendengar bila saya menatap catatan daripada Saudara Zul.
Dia kata setelah bayar ni, maka tidaklah lagi gangguan dari kaki-kaki pemungut hutang yang mengganggu bukan hanya dirinya tetapi seluruh keluarga. Ini adalah mangsa sebenarnya. Secara dalam keadaan begini, kita bersimpati dengan beliau. Saya mengharapkan ada sinar kebaikan dunia. Dan ada kes satu lagi ni. Ini kiriman daripada saudara Azmi dihantar pada saya. Ini satu hal lagi. Saya rasa ini cara dia cakap tu dogat dari Kedah. Seorang lelaki warga emas, dia terkesan oleh kesan PKP, terkesan oleh kemurungan ekonomi, perniagaan dia tutup. Dan kemudian ada pula perintah larangan tak boleh berniaga. Dia nak berjumpa dengan Datuk Menteri Besar. Pegawai di pejabat Menteri Besar tu boleh rakam kawan ni minta, tolonglah saya nak jumpa Datuk Menteri Besar. Saya apa dah lagi? Dah tak ada apa lagi nak tanggung keluarga. Nak jumpa dengan MB saja. Tolonglah bagi saya peluang. Itu dirakamkan dan ditularkan dalam internet. Saya kata tindakan itu memang kurang sopan. Memang tidak ada keperimanusiaan. Tak dapat jumpa tapi ditularkan gambar dia. Untuk apa? Bagaimana kalau itu terjadi pada bapa saudara? Kalau itu terjadi pada keluarga saudara, tentu juga saudara akan marah. Tentu saudara akan tersinggung. Kenapalah itu ditularkan? Dia dengan ikhlas hati nak jumpa dengan Datuk Menteri Besar. Kenapa mereka bersikap begitu? Kalau tak boleh jumpa pun tak apa, tak payah nak tularkan. Dia datang, pakcik minta maaf pakcik, Datuk Menteri Besar lah ni tak ada. Ataupun tak apalah saya akan buat appointment. Tapi ini tularkan, dia melutut minta nak berjumpa, mengemis. Saya pantang kalau saya melihat warga bangsa saya terpaksa mengemis pada sang penguasa. Kerana anda berada di situ adalah daripada sokongan daripada rakyat. Ini yang saya tak boleh terima. Kalau saya melihat kejadian ini yang saya katakan, mereka menjadikan rakyat ini bagai bidak-bidak di papan catur. Letak sana, letak sini, tak boleh jumpa. Sebelum itu, jangan risau. Kalau jadi Menteri Besar besok, insyaAllah boleh, kita akan tolong. Kenapa disiarkan? Tak jumpa, tak apalah. Usahakan nak membantu. Anda siarkan. Saya marah yang ni. Cuma lihat. Fikirlah kalau benda itu kena pada diri anda. Bagaimana kalau tiba-tiba bapa anda pergi jumpa pejabat Menteri Besar, nak jumpa Menteri Besar, merayu, melutut, minta, kita tak dapat jumpa, anda siarkan gambar itu. Mana maruah keluarga tu? Anda tak kena fikir ke? Jagalah maruah orang sekalipun. Anda memanglah duduk di kursi yang empuk, di pejabat Menteri Besar, gaji besar, ada segala kemudahan. Tapi jangan pandang rakyat sebelah mata. Ini keadaan yang saya tak boleh terima, saudara. Kemudian ini kiriman saudara Nasar Rufin. Ini saya tengok apa yang dikirim saya. Dia kata kesian tengok anak-anak muda yang kehilangan pekerjaan. Mula nak niaga kecil-kecilan, cari rezeki halal. Ada saja masalah. Penguat kuasa pula suka bertindak tanpa peri kemanusiaan. Bertindak melulu. Kononnya akulah yang berkuasa. Akulah manusia. Jadi mereka ni jenis manusia apa? Kenapa makin lama rakyat mengalami kepayahan untuk berniaga secara kecil-kecilan? Maka barangan-barangan mereka dirampas, dirosakkan. Kenapa begitu jadinya di bumi kita sekarang ni? Saya tak. Apakah mereka yang punya kuasa ini bertindak merasakan bahawa mereka lah segala-galanya? Jangan saudara warisi sikap perangai Firaun. Cukup-cukuplah rakyat menderita. Kenapa zaman sekarang ramai yang berlagak cerdik, tapi bila dah ada kuasa sikit, dah dapat memegang jawatan, tapi zalim melakukan terhadap rakyat. Jadi seharusnya pihak berkuasa bertoleransi lah, bersikap adil, bertolak ansur, bukan terus kepung dan rampas. Nampak sangat tindakan ini seperti tindakan bodoh. Kalau kita kata mereka bodoh, mereka marah. Apakah mereka mau mencipta satu naratif akhirnya besok rakyat akan berayak menentang anda? Rakyat kita adalah rakyat yang cinta damai, rakyat yang harmonis. Saya memuji warga bangsa kita ini. Buat macam mana pula, patuh tiap-tiap undang-undang yang ditunjukkan. Tapi jangan buat mereka rasa marah. Jangan mengundang amarah mereka. Ini keadaan saya. Ini saya beri pula satu lagi. Ini keras. Ini harapan warga akar umbi UMNO. Daripada Datuk Seri Haji Yunus. Dia kata kepimpinan UMNO mesti bertindak segera sebelum nasi menjadi bubur. Mereka yang jadi menteri dengan kerajaan PN ni semua dah syok sendiri katanya. Soal UMNO
soal UMNO ataupun untung nasib masa depan parti bukan lagi jadi perkiraan mereka. Dia marah tu. Sebab dia kata, Bapak Presiden, tak payah tunggu lama-lama. Tarik balik saja. Mana yang tak mau tu, biarkan. Ada waktunya kita akan menghukum mereka. Ini kita kata. Sebab, menurut Fish, penarafan antarabangsa Fish, dia kata, pada tahun 2021, kadar pertumbuhan perbelanjaan rakyat tahun ini saja sudah turun daripada 11% kepada 3%. Artinya kuasa membeli rakyat sudah tidak ada. Ini kerana kepimpinan sudah gagal. Jadi sebab itu dia kata sudah sampai masanya UMNO tarik sajalah. Itu tuntutan daripada Datuk Sri Haji Yunos. Dia marah sangat, panjang lah tulis. Dia kata nenek kita pergi sekolah juga dalam keadaan yang naif. Tapi mereka berjaya memerdekakan negara setelah dijajah hampir 600 tahun. Malangnya hari ini anak cucu mereka dipecah belah kerana berebut hasil kemerdekaan yang with blood, sweat and tears datuk nenek mereka berjuang untuk bebaskan dari penjajahan. Marah sangat Datuk ni. Sabar lagi. Ini keadaannya. Saya harus menyantuni juga. Dalam keadaan begitu, satu berita yang saya terima daripada Simpang Renggam. Yang hebat sangat ni. Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Katanya hari ini Presiden PBM, itu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin turun ke negeri Johor. Di saat hari ini saya menerima kiriman pengerusi dan ahli jawatankuasa Parti Peribumi Bersatu Malaysia bahagian P151 Parlimen. P itu Parlimen, P151 Simpang Renggam meletak jawatan. Yang surat yang dihantar oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi bertarikh 3 Mei 2021 menamakan 8 orang ahli jawatankuasa termasuk pengurusi timbalan, naib pengurusi setempat cawangan di Bandar Simpang Renggam. Itu di Jalan Benot, di Macap, dan timbalan ketua cawangan FEKRA di Simpang Renggam. Jadi bila ini berlaku, kita nak tanya ahli-ahli Parlimen UMNO ni, mereka sendiri pun dah tinggalkan parti mereka. Yang anda yang nak terbedik-bedik, terduduk-duduk, terjegi-jegi, itu apa hal? Apa yang disarankan oleh Datuk Sri Haji Yunos itu, betul itu tariklah sokongan sudah. Sebab mereka, ahli mereka sendiri pun dah keluar. Tak perlu lagi. Sebab ternyata Parti Peribumi adalah parti yang gagal. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tan Sri Syarif Samad. Tan Sri Syarif dia kata, inilah pertama kali dalam sejarah dalam kerajaan, pimpinan kerajaan, ahli-ahli parlimennya terdiri daripada katak-katak yang terlalu ramai, yang terlalu banyak sekali melompat dan mendapat jawatan. Itu yang dikatakan oleh Tan Sri Syarif Samad, ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia pun hairan sebab sejak beliau berada dalam senario politik negara ni, tak pernah benda ni berlaku. Saya hari ini nak bagi pencerahan pada persoalan yang dibangkitkan oleh saudara Yusof daripada Melaka. Saudara Yusof bertanya pada saya, dia kata, pertama saya tu boleh tak balik persoalan saya. Dia kata, pertama sekali rakyat Malaysia dan dunia tahu cara Tan Sri Muhyiddin dan barisan MP telah ditawarkan rasuah, ugutan dengan wang dan jawatan. Kenapa tiada tindakan oleh pihak berkuasa? Adakah langkah Datuk Hamzah menyusun Polis Diraja Malaysia dengan kroni tidak menjadi kesalahan? Ini dia menanya persoalan saya, nak bagi pencerahan. Sebenarnya pihak berkuasa terdiri daripada PM sendiri. Masakan dia boleh ambil tindakan atas pelakuannya? Apa yang berlaku sekarang ni adalah beliau menyarankan scheme of thing. Takkan dia ambil tindakan pada diri sendiri. Apa yang kita khawatiri, saudara, kesan dari tindakan itu akan dilihat oleh dunia antarabangsa sebagai menyanggah prinsip demokrasi. Kerana itulah negara kita ini dilabelkan sebagai tidak menghormati aroma demokrasi. Jadi kesannya sebenarnya ada kesan daripada kesongsangan. Yang saya katakan songsangnya amalan demokrasi yang kita amalkan sejak Pakatan Harapan memerintah negara ini, kerana mereka mewakili parti yang kecil dan memerintah parti yang besar, itu Pakatan Harapan dengan 13 kursi saja menguasai yang besar. Ekonomi negara terus mengelunsur kerana usaha-usaha untuk memasarkan produk negara kita seperti ke negara Eropah dan sekutunya termasuk ke India telah dipulaukan.
Kerana mereka tidak mahu menghormati kita kerana negara kita tidak mengamalkan prinsip demokrasi. Itu kesannya. Orang tak nampak. Ini berlaku apabila waktu Pakatan Harapan memerintah. Sebab mereka melihat apa Malaysia ni? Yang kecil memerintah yang besar. Dia kata ini bukan demokrasi lagi dah. Sebab demokrasi yang ada di Malaysia adalah demokrasi yang songsang. Begitu juga berlarutan zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dengan hanya 6 kerusi saja, dia menjadi Perdana Menteri, sedangkan di situ banyak parti lain yang mempunyai ahli parlimen yang ramai. Jadi kesan daripada itu, susah untuk negara kita untuk memasarkan produk. Susah untuk memasarkan produk sebab negara-negara yang mengamalkan demokrasi, mereka tidak mau bersahabat dengan kita. Kamu pergilah ke negara-negara Eropah, European Union. Mereka tak mau. Malahan mereka akan mewujudkan macam-macam persoalan. Mulalah mereka kata minyak kelapa sawit kita begitu, penghasilannya begini, bahawa kita melakukan buruh paksa, bahawa adanya berlakunya kita membongkar hutan-hutan yang bertentangan dengan alam sekitar dan sebagainya. Mereka mewujudkan kerana mereka tahu kita tidak mengamalkan demokrasi. Itu kesan yang orang tak nampak. Kemudian persoalan kedua, jika benar sebagaimana dinyatakan oleh mantan Ketua Polis Negara, berhubung keterlibatan Datuk Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Dalam Negeri untuk meletakkan budak-budaknya dalam pasukan polis, atau lebih tepat menyusut kroni dalam pasukan polis di Malaysia, ia merupakan satu pengkhianatan yang tidak diizinkan. Kerana kita khawatir pasukan yang melaksanakan setiap urusan perundangan atau dikenali sebagai penguat kuasa, mereka mesti bebas dari sebarang acuan politik kepartian. Ini saya nak memberi penjelasan daripada persoalan yang dibangkit oleh Saudara Yusof tadi. Kalau benar sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau boleh dilantik sebagai pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis atas kapasitinya mentadbir agensi penguatkuasaan dan ketetapan. Mungkin ia telah diubah. Ini soal ini mungkin pelantikan beliau sebagai pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis itu mungkin dah diubah di bawah Akta Polis yang baru. Tapi bagaimanapun, Datuk Hamzah Zainuddin tidak boleh mencampuri urusan day to day ataupun harian pasukan polis atau mana-mana agensi penguatkuasaan, kerana setiap dari mereka ada SOP atau amalan yang menjadi sebahagian daripada hala cara tugas mereka. Jadi tindakan saudara Datuk Hamzah jika benar mengundang persepsi hancurnya negara kita ini separation of power ataupun sistem pembahagian kuasa antara eksekutif, legislatif dan judiciary. Ini persoalan yang dibangkitkan. Saya memberi pencerahan bersara bahawa memang dia tak boleh. Dia tak boleh campur. Memang dia menteri, tetapi dia boleh panggil Ketua Polis Negara, buat gini, ini dasar kita. Itu saja. Dia tak boleh kata orang ini tak senior. Tak boleh. Dia memang tak boleh. Sebab itu kalau saya dah dengar daripada penjelasan daripada peguam bela Hanif Qatari, saya dengar petang tadi, memang betul. Kalau ini berlaku, telah pun dilakukan, kalau berlaku perubahan kerajaan, maka beliau boleh diambil tindakan. Kerana tindakan itu bukan sikit-sikit, brother. Kemudian persoalan dia kata macam mana dengan nama Tan Sri Muhyiddin dalam IC dan nama digunakan rasmi, adakah ia juga tidak salah dari segi undang-undang? Jelasnya tidak sah diguna pakai dalam apa jua urusan rasmi negara. Sebab isu, dia nak tanya kepada saya, sebab isu ni isu lama. Sebab dulu saya dah bagi pencerahan, tapi saya sebab dilantarkan pada saya hari ini, saya menjawab, Saudara Yusof. Sebenarnya jika Tan Sri Muhyiddin menggunakan nama yang salah, selain daripada namanya sendiri yang ada dalam kad pengenalan, maka kesemua perjanjian dari aspek undang-undang adalah terbatal. Tak betul. Tak, memang terbatal. Sebagai contoh, jika berlaku pembicaraan di mahkamah. Ini contoh ya. Berlaku pembicaraan di mahkamah yang melibatkan pelanggaran, kereta, halangan lari dan sebagainya, maka pihak polis menuduh Sipolan bin Sipolan melanggar mangsa di bawah Penal Code Kanun Keseksaan. Jadi oleh kerana kesilapan dan kelalaian mengemukakan nombor pendaftaran kereta yang terlibat dalam kemalangan itu adalah salah, atau jenis kereta itu juga ditulis salah. Contoh macam kereta yang langgar tu BMW tapi tulis Mercedes, maka kes itu tak boleh diteruskan. Ini keadaannya yang kita kena faham. Jadi dalam keadaan Tan Sri Muhyiddin menggunakan nama yang lain daripada nama dalam kad pengenalan itu, memang itulah contohnya. Saya ada kenderaan nombor pendataan WB 487 terlibat dalam kemalangan, bawa ke mahkamah,
Nombor pendaftaran WG 486. Macam mana nak tuduh? Itu keadaan saya. Jadi di bawah Akta Polis. Jadi kemudian beliau minta sedikit minta ulasan sedikit tentang pelantikan Ketua Polis Negara semasa darurat. Di bawah Akta Polis 1964, perletakan jawatan Ketua Polis Negara tidak dibenarkan. Ini sejajar dengan kehendak perkara 15. Saya dah bagi ulasan dah, bahawa sebenar-benarnya anggota polis pun tak boleh berhenti apabila darurat diumumkan. Bila negara berada dalam keadaan darurat, maka Ketua Polis Negara tak boleh letak jawatan. Pegawai-pegawai polis pun tak boleh letak jawatan. Dia kalau letak jawatan macam lari dah ada bertugas. Tak boleh sebab negara dalam darurat. Tapi ada pula pihak ni, ini kepiah longgar ni, orang Kedah kepiah longgar. Mereka ni mengatakan bahawa itu kalau berlaku darurat ini keselamatan. Sedangkan darurat yang ada hari ini adalah darurat untuk menangani COVID-19. Sedangkan faham tak faham bahasa. Ini orang tak tahu bahasa ni. Kalau dah kata darurat, buat macam mana pun darurat lah. Bawa pergi ke mahkamah mana pun, bawa pergi pembicaraan bahasa mana pun, darurat is darurat. Emergency law. Tak boleh nak kata ini darurat terpilih, yang ini darurat pisang kopi, ini darurat COVID, ini darurat peperangan. Tak maunya. Apabila diisytiharkan darurat, apabila proklamasi diwujudkan, diproklamasikan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, mengatakan bahawa negara ini berada in a state of emergency ataupun darurat. Tak kisahlah sama ada darurat itu darurat kesihatan, darurat ekonomi, ataupun darurat peperangan, atau darurat keselamatan. Darurat is still darurat. State of emergency is a still state of emergency. Maka undang-undang yang ada di bawah ordinan itu terpakai. Artinya Ketua Polis Negara tak boleh letak jawatan. Saya bukan nak bela, bagi saya ini pengetahuan saya. Jadi ini masalahnya. Sebab itu kenyataan Hanif Katami perlu didengar. Beliau adalah pengamal undang-undang. Dan hari ini pula kerana darurat pula. Ini kerana darurat. Tiba-tiba pula Hamzah Zainuddin pula mengatakan, bagi saya tak usahlah begitu. Dia kata bahawa pihak polis tidak akan mengkompaunkan bagi mereka yang melanggar SOP. Hukumannya terus ke penjara. Ya Allah. Tak pakai pelitup, tak ada compound, simpan dalam penjara. Kerana katanya dia ada banyak kem-kem ataupun penjara-penjara sementara yang diuji oleh kerajaan. Hello. This is rule of law country. Ini negara kita, negara undang-undang. Mana boleh begitu? Tangkap seorang tu masuk penjara. Tangkap seorang semua masuk penjara. Ini apa hal ni? Udahlah kamu buat mengadakan kerajaan mengadakan bahawa melanggar SOP maka hukumannya compound. Jadi mungkin dalam compound itu dah dilihat sebagai dah cacat marba, tak nak compound, masuk penjara. Nak memenjarakan seseorang itu bukan mudah. Bukan semudah. Kerana anda mengikat kebebasan seseorang. Dulu adalah di bawah ISA. Akta nama ISA lah, International Security Act, di bawah keselamatan dalam negara. Okey lah dulu, sekarang dah tak ada. Rakyat dah bebas untuk berbicara, untuk bercakap. Tapi tiba-tiba sekarang ni kamu nak ikat balik rakyat, nak campak balik di belakang jersey besi. Ini tindakan apa ni? Saya terkejut tadi bila saya mendengar kenyataan begitu. Dia kata bahawa kali ini tiada compound lagi yang bakal dikenakan kepada siapa yang melanggar SOP, Perintah Kawalan COVID-19, adalah dengan satu hukuman saja, iaitu penjara. Alasan dia kata kerana inilah saja caranya bahawa kita dapat mempercepatkan proses mengurangkan jangkitan virus corona. Satu hal lagi ni, sesuatu yang kita bermain dengan andaian, macam mana boleh anda lafazkan secara publik? Andaian, mana pakar yang boleh mengesahkan COVID-19 ini boleh dihentikan hanya dengan memenjarakan orang? Ini membuatkan pertelingkahan di kalangan rakyat. Sebab itu saya katakan, janganlah kamu caturkan rakyat ini macam bidak-bidak di papan catur. Kau buat begini, salah, masuk penjara. Kau buat begini, ini keadaannya. Tak boleh. Ini nampak bahawa anda ada sedikit kesombongan saat waktu anda berkuasa. Jadi, jangan bawa kerja Tuhan.
Saya mengharapkan supaya perkara ini dapat diselesaikan di kalangan menteri-menteri. Nasihatkanlah menteri dalam negeri ini. Jangan terus membuat kenyataan-kenyataan yang merunsingkan rakyat. Rakyat sudah cukup tertekan. Sekarang ni kalau saya didapati balik kampung, tangkap masuk penjara je. Kadang-kadang kau berani sangat nak jumpa, rindu sangat nak jumpa mak bapak. Mungkin nak raya nanti 2-3 hari lagi, gedah juga. Bila gedah, polis tak akan bagi compound. Kata Hamzah, terus masuk penjara. Itu kenyataan yang dibuat. Jadi kalau itu keadaannya, apa hal? Takkanlah mudah sangat kamu nak memenjarakan orang. Sebab itu janganlah kerana dah ada kuasa, nak gunakan kuasa itu mengatasi segala-galanya. Itu zaman Fir'aun tu boleh lah. Zaman sekarang ni, zaman warga cinta damai, kita tak mahu. Jangan mengundang amarah. Jangan membuat kenyataan yang tiap-tiap hari mengundang amarah rakyat. Tak elok. Dan satu lagi yang memeranjatkan saya, apa yang berlaku sekarang ni, ada usaha pula di saat kita menghadapi segala COVID-19, PKP ni, tiba-tiba tersiar pula berita mengatakan bahawa ini Subang Airport nak dijual. Ini satu hal lagi. Tak habis-habis. Nak menyambung lagi. Di saat rakyat susah, mereka sudah mula nak memperkosa pula Subang Airport. Nak dijual pula dah. Janganlah keadaan ini, sebab apa-apa pun perlu dihayati. Malaysia Airport, Dr. Zamri kena tengoklah benda ni. Jangan kita sembrono. Ini saya tak seronok lah melihat bahawa dua syarikat sekali bertelagah yang nak memiliki Subang Airport. Memanglah tanah di Subang Airport itu tanah yang mahal. Itu milik kerajaan, milik rakyat. Nak bagi pula pada pemaju yang buat pavilion tu, nama dia tu. Saya tak nak. Saya kalau cakap benda ni, orang kata saya ni resis. Sebab itu apa yang nyatakan oleh Timbalan Presiden Amanah, Datuk Salihuddin Ayub, dia menggesa kerajaan tidak mengambil kesempatan atas darurat yang sedang dikokasakan ini untuk menjual lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah atau lebih dikenali sebagai lapangan terbang antarabangsa Subang. Ini beliau memetik daripada kenyataan yang keluar daripada The Vibes. Salihuddin kata terdapat usaha untuk merampas ataupun menghijack lapangan terbang itu yang dikatakan akan menyebabkan kerugian kepada khazanah nasional. Jadi sepatutnya kita harus menolak sebarang rundingan, katanya. Sebab itu beliau menuntut segeralah di muka parlimen. Macam-macam lah negara kita ni. Lepas satu saban hari ada saja benda yang tak betul berlaku. Kenapa jadi begini? Lapangan terbang ni dia mula beroperasi pada tahun 1965. Dulu lagi saya sayu hati melihat dulu punya lapangan terbang. Itulah lapangan terbang yang saya naik pesawat untuk pergi menuntut belajar di luar negeri. Satu ketika dulu. Sekarang ni dah tak ada dah lapangan itu. Cuma yang diganti dengan lapangan terbang yang baru, iaitu untuk Firefly, ataupun untuk Malindo, ataupun untuk private jet. Pun nak dirampas juga. Pun nak juga dikebas. Kerana ketelapurannya setakat ujung 2020, Khazanah Kumpulan Wang Sebenar Pekerja dan Kumpulan Wang Persaraan KUAP mempunyai pegangan kolektif sebanyak 53% dalam syarikat tersebut. Syarikat Malaysia Airport. Jadi berdasarkan laporan The Vibe, Subang Airport Skypack Sdn Bhd yang dimiliki sepenuhnya oleh WCT Holding Berhad. Jadi Subang Skypack yang tempat tu naik pesawat tu dimiliki oleh WC Holding. Dan ia telah pun menghantar cadangan konsesi yang baru kerana akan berakhir pada 2092. Jadi pengurusi eksekutif kumpulan WCT Holding, Desmond Lim, itu seorang pemaju yang memajukan gedung beli belah Pavilion Kuala Lumpur. Sebab dia nampak bahawa Subang Airport ni adalah antara kawasan yang boleh menghasilkan pendapatan yang banyak. Tapi kita warga takkan kita nak biarkan lagi berterusan. Ini akan adalah pula nami orang tertentu yang mendapat kepentingan. Sampai bila harta khazanah negara ini mahu diperlakukan sebegitu rupa? Dalam keadaan PKP ni mereka buat saja. Tak bolehlah begitu. Tak boleh. Setiap pembelian apa semua sepatutnya kena ada satu dasar. Kita tidak akan lagi memindahkan harta-harta milik negara ini kepada private enterprise.
cukup-cukuplah. Sebab saya bersetuju dengan teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Akhirnya tuduh kita zaman Barisan Nasional UMNO tu berapa banyak telah melalui tergadai. Ini bukan UMNO, ini sikap pemimpin. Dan sekarang ni mau diulangi lagi. Mereka yang berada di anjung kuasa tu mau mengulangi lagi. Tanah-tanah ini yang tanah yang begitu bernilai akhirnya lepas ke tangan orang lain. Apa rakyat dapat nanti? Keadaan ini perlu diperbaiki. Kita tak mau mengizinkan. Cukuplah kita melakukan kesilapan. Cukuplah pimpinan terdahulu ada yang melakukan kesilapan. Akhirnya kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Cukuplah kita merintih anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat. Bumi dipijak milik orang. Sudahlah. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga saudara sentiasa bahagia. Assalamualaikum.